kepada Profesor Dr. Awang Sarian di atas ucapan aluan yang saya fikir dalam maknanya. Dan seperti mana yang disebut oleh Dr. Awang Sarian tadi, tak semestinya kita hadir hari ini atas respon saja sebenarnya. Ianya perlu konsisten. Maknanya lepas ni bukan hanya kerana atas sebab politik atau sentimen kita hadir, dan soal perjuangan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, penentangan terhadap PPSMI, penentangan terhadap dua language program, kita konsisten tanpa mengira siapa juga yang memerintah, tanpa mengira siapa juga yang berucap. Akhirnya perjuangan kita bukan berlandaskan kepada politik, tapi berdasarkan kepada perjuangan yang jitu dan tulen. Bahawasanya dalam soal mengkaji asal-usul Melayu, kita mengkaji atas dasar kita mahu tahu dan mahukan ilmu. Sedang hadirin yang saya kasih sekalian, kalau boleh sebelum saya jemput Saudara Faisal untuk berucap, saya kebetulan semalam saya ada terbaca satu buku tulisan Prof Awang juga, Asas Falsafah dan Pemikiran Melayu Berteraskan Islam. Saya rasa menarik juga, penerbitan bersama oleh ABIM tidak lama dulu. Menarik juga untuk dibaca kerana ada macam-macam perkara tentang Melayu juga dalam ini. Kalau boleh saya kongsikan dalam satu tulisan berkenaan falsafah dan logika dalam puisi Melayu. Ini Prof Awang ada sebut tentang syair perahu, syair nukilan Hamzah Mansuri, tapi saya tak mahu syair lah, nanti ramai yang merungut suara tak sedap. Tapi saya bacakan sedikit. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal diammu. Ini saya fikir antara keindahan bahasa Melayu, syairnya, falsafahnya. Yang paling penting ialah dalam tamadun-tamadun awal Melayu dan perjuangan awal kaum dan bangsa Melayu, kita menerajui dalam hal pembuatan senjata, dalam pembuatan perahu, bahtera dan sebagainya. Inilah yang perlu kita kaji, kejuruteraan dan kebijaksanaan pejuang-pejuang silam kita. Tanpa membuang masa, saya jemput Saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, untuk menyampaikan ucapan beliau. Kalau ramai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas, sudah nak curi masa Puan Zahra. Yang saya mulakan, Puan Zahra Sulaiman merangkap pembicara dan penulis buku yang akan dibicara pada pagi ini. Bila mana kita sebarkan WhatsApp tentang Puan Zahra ni, orang tanya kan, ini Siti Zahra ke siapa kan? Sebenarnya bukanlah, tapi beliau merupakan Puan Zahra Sulaiman, penulis buku yang akan dibicarakan pada pagi ini. Yang saya mulakan, Prof Awang Sarian, tuan rumah Istaq, dan juga seluruh sahabat-sahabat Tan Sri, mungkin Datuk Sri, Datin, dan juga seluruh warga yang mahukan ilmu pada pagi ini. Baik, sebenarnya wacana yang dianjurkan oleh ABIM dengan kerjasama Istaq ialah merupakan salah satu daripada siri kemerdekaan. Memandangkan mungkin kita tahu ataupun tidak, hari ini kita sudah pun masuk dalam fasa 2 Ogos 2018 dan bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Dan selain daripada siri kemerdekaan, yang paling penting ialah ini adalah merupakan satu disiplin yang ABIM amalkan ketika mana kita ingin melakukan sesuatu dalam istilah dengan izin counter dengan beberapa tomahan-tomahan, iaitu kita counter dengan budaya ilmu, disiplin ilmu, perdebatan, dialog dan sebagainya. Jadi berbalik kepada isu-isu yang kontroversi pada hari ini, yang saya ingat bukan hanya KULA, bukan hanya pada hari ini. Saya ingat isu ini sudah pun berlangsung mungkin puluhan tahun yang lalu pun sudah pun ada kelompok-kelompok tertentu yang mahu berbicarakan, yang sudah pun mahu bicarakan tentang persoalan-persoalan untuk melawan naratif tentang Melayu dan sebagainya. Dan apa yang perlu kita buat ialah kita patahkan hujah tu dengan hujah, bukan dengan emosi, bukan dengan hanya emosi lah. Sebab kita yakin bahawa mana-mana hujah, mana-mana kata-kata hanya boleh dimatikan dengan hujah. Jadi kita matikan terus hujah tersebut dengan hujah yang kita bawa berdasarkan kepada asas budaya ilmu yang penting. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah Istaq dan juga pembicara kita lah, Puan Zahra Sulaiman. InsyaAllah jangan ketinggalan untuk dapatkan buku. Tuan penulis pun ada, nak kata-kata semangat pun boleh, nak tanda tangan pun boleh dan sebagainya. Jadi kadang boleh kita nak pastikan buku tu habislah dijual pada pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Saudara Faisal. Inilah antara yang ABIM perjuangkan, tuan-tuan, penyeimbangan antara budaya ilmu dan juga aktivisme dan juga intelektualisme, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita akan mendengar sebentar lagi syarahan daripada yang kita raikan, yang berbahagia Puan Zahra Sulaiman, pengkaji, penyelidik sejarah Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, IAAM,
Kena sebut betul-betul sikit, takut tersasul. Tapi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya mohon tuan-tuan untuk sebarkan apa program kita hari ini. Sekurangnya kongsilah gambar, kongsilah video, kerana dengan kita berkongsi budaya ilmu inilah masyarakat akan memandang tinggi pada kita. Jangan kita hanya pandang pada retorika saja. Kita angkat budaya ilmu tuan-tuan, kita angkat umat kita dengan ilmu dan kebijaksanaan, insya-Allah. Kerana itulah ABIM dalam soal isu kontroversi ABIM mengeluarkan kenyataan dan artikel. Sama juga saudara Faisal dalam isu sentimen baru-baru ini tentang soal bangsa Melayu ini, beliau juga menulis artikel dan alhamdulillah banyak perkongsian daripada orang ramai. Dan tanpa buang masa, saya jemput Puan Zahra Sulaiman untuk menyampaikan bicara beliau pada hari ini yang kita nanti-nantikan. Sila berikan tepukan gemuruh buat Puan Zahra, insya-Allah, dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa banyak lagi di luar tu, kalau boleh masuk. Ramai lagi kat luar ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli sabiya ajmain. Alhamdulillah ya, kita dapat hadir bersama di hari ini. Yang berhormat Datuk Profesor Awang Sarian, yang mengatur majlis hari ini ABIM, tapi Presiden ABIM tidak dapat hadir ya. Katanya ada mesyuarat tergempar. Kepada Setiausaha Agung ABIM Tan Sri Abu Shah, jemputan-jemputan kehormat, puan-puan, pada hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bincangkan hari ini ada 3 isu ya, yang sebenarnya. Nombor 1, isu yang dah berjalan lama selama berpuluh tahun, mengenai kita masih lagi dianggap pendatang. Nombor 2, isu since tak lama lagi Hari Merdeka. Jadi saya masukkan sekali ada sejarah on di sebalik apa yang terjadi semasa kita dapat kemerdekaan ya, ataupun sebelum kita dapat kemerdekaan. Dan yang final sekali adalah kehebatan moyang Melayu ya. Jadi saya tanpa lengah lagi, saya pasal kita punya masa agak pendek, saya teruskan dengan secara ringkas actually, walaupun dalam 2 jam secara ringkas, sebab selalu ceramah saya makan masa 3 jam. Jadi ini buku yang kami buat ya, selama 7 tahun kajian dan penyelidikan. Kenapa kami makan masa lama adalah kerana amat sukar untuk membuat cross reference sama di antara semua kajian-kajian di seluruh dunia mengenai asal-usul bangsa dunia ya. Macam mana kita dapat tahu asal-usul bangsa sesuatu di dalam dunia ini adalah kerana banyak negara-negara di dunia yang mengatakan mereka lebih tamadun, mereka lebih awal, dan mereka adalah daripada keturunan ini macam-macam apa orang kata andaian dibuat. Jadi Amerika telah membuat suatu konsortium dinamakan HUGO ya, Human Genome Organization, di mana mereka membuat kajian genom manusia supaya dapat mencari jawapan kepada bangsa-bangsa dunia, dan antara lainnya itulah ya. Dan kajian ini memakan belanja sebanyak 3 bilion US dan dihadiri oleh beberapa universiti seluruh dunia. Saya rasa dalam 87 universiti kalau tak silap saya. Dan hasil kajian selepas 10 tahun ya, mereka dapati apa yang terjadi adalah semua bangsa ni berpunca dari satu punca sahaja ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh kajian sains ya.
Antara sebab kami membuat kajian ini antara lain adalah kerana buku ya, yang saya ada gambar dia di situ, dan buku dia ada di sini ya, Contesting Millennials oleh Universiti Singapura, yang ditulis oleh Timothy P. Bernard. Dia mengatakan macam mana kajian pun kita buat ke atas Melayu ini, ia masih boleh disanggah. Maknanya mereka telah ada satu conclusion, tak hendak mengiktiraf bangsa Melayu ni ada ya. Jadi oleh kerana itu kami buat dia punya kajian itu komprehensif sampai tidak boleh disanggah. Jadi kajian ini adalah berdasarkan kajian sains berdasarkan DNA. Jadi kita bolehlah sifatkan ini sebagai kajian diiktiraf dunia ya. Kami bukukan kajian ini untuk melestari segala kajian yang dibuat supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat bangsa Melayu sehingga ke cucu cicit ya, dan juga bangsa-bangsa lain. Jadi saya tak berapa nampak pada sini sebenarnya, tapi saya cakap je lah ya. Boleh tak agaknya bawa saya punya PC tu kemari? Okey, tak apa, saya teruskan. Tak apa. Tak apa, saya lancar saya punya ni. I prefer to stand. Okey, sebenarnya selepas genom manusia, selepas Hugo mendapat hasil daripada kajiannya, Amerika dan juga Britain ya, masa itu Tony Blair bersama Clinton ya, dia tidak patentkan apa yang telah dikaji. Dia biarkan semua universiti di seluruh dunia untuk membuat kajian urutan. Maknanya kajian itu berterusan ya. Jadi kajian urutan yang dibuat di Malaysia ini adalah daripada Universiti Sains Pulau Pinang dan juga UKM di Bangi, UiTM pun ada buat kajian urutan tentang asal-usul manusia, asal-usul bangsa Melayu ni ya. Jadi apa yang ditulis saya sudah sebut tadi, apa yang ditulis dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh sains ya. Di sini kita boleh lihat banyak ya orang-orang orang Melayu di Malaysia especially mengatakan mereka ini bukan daripada sini, mereka daripada Sabah lah, daripada Sarawak lah, daripada Sumatera lah, macam-macam ya. Sebenarnya semua Melayu berasal usul daripada semenanjung tanah Melayu, lepas itu disperse ya, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Nanti saya sampai ke situ. Di sini adalah kalau kita lihat ya, saya tak tahu sampai ke tidak, DNA yang paling tua sekali adalah di sini ya, di Djibouti itu, di hujung tanduk Afrika, dan juga di Saudi. Itu adalah DNA yang paling tua sekali. Dan kalau kita lihat hari ini kajian menunjukkan bangsa Melayu mempunyai DNA yang kedua tertua ya, berbanding dengan bangsa lain. Jadi kenapa India tidak tua dahulu daripada kita? Ada sebabnya, nanti saya tunjukkan kenapa India muda sikit daripada kita, dan China juga jauh lebih muda daripada bangsa Melayu ya. Kalau kita di sini di benua Sunda, saya namakan benua ini benua Sunda sebabnya ia masih lagi satu benua zaman itu, di mana semenanjung tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo adalah satu benua, tidak terpisah seperti hari ini yang kita panggil Asia Tenggara ya. Ia apa yang menjadikan Asia Tenggara sekarang ini adalah kerana ini negeri kita dulu sebenarnya ya, satu benua ya. Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35,000 tahun in situ maknanya tidak bergerak ya, tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras ya. Teras, dan kalau selama 35,000 tahun kita boleh imagine ya berapa lama evolusi ulangan antara kaum-kaum kat sini ya. Jadi kita boleh katakan Champa itu Melayu, Mon kat hujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu,
sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina. DNA dia almost serupa. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Di sini apa yang telah saya sebut tadi, semua penghijrahan adalah daripada Timur Tengah. Ini adalah moyang kita ya. Apa yang ditulis dalam Al-Quran sebenarnya semua manusia dibuatkan dengan tanah liat yang hitam. Hari ini apabila dikaji oleh sains, memang benar ya. Baru lagi ya, dalam masa 15 tahun ini sains mendapat rumusan ya. Apa yang ada di dalam darah daging kita tu ada komponen yang menyerupai tanah liat yang menyerap air di dalam badan kita. Ya, sebabnya dalam Al-Quran ada kata manusia dijadikan dengan air ya, 80% air. Jadi macam mana badan kita nak memegang air itu sebanyak tu ya? 80% badan kita ni air. Jadi itulah dia yang apa ditulis dalam Al-Quran, apa yang diberitahu oleh Allah, yang manusia dijadikan oleh tanah liat. Tapi sekarang ni baru sains mendapati tanah liat itu ada memain peranan di dalam badan kita ya. Komponen yang menyerupai tanah liat. Dan moyang kita inilah dia, orang Afrika yang berwarna hitam ya. Dan apa yang menjadikan kita warna yang berbeza-beza adalah keadaan geografi di mana kita tinggal ya. Jadi warna kulit kita bertukar berkala di mana kita tinggal, di tempat panas, di suhu yang lebih sejuk dan seterusnya ya. Dan kalau kita mempercayai anak cucu cicit kita melalui DNA, almost 99% tepat ya. Sekarang ini melalui mtDNA ya, yang kita panggil mitochondria DNA, di mana kita mengetahui kita punya moyang ya. Kita boleh mengetahui kita punya moyang agak tepat juga ya. Jadi hari ini kita boleh mengetahui siapa moyang kita, di mana asal usul kita ya. Dan apa yang ditulis dalam Al-Quran, kejadian Allah dalam berbentuk pasangan ya. Hari ini kajian sains juga menemui dalam badan kita pun berbentuk pasangan ya. Kalau kita lihat di sini yang kita panggil mitochondria DNA tadi, semua dalam berbentuk pasangan ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran masa dulu orang tak tahu, hari ini baru tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 36, yang Tuhan mengatakan kejadian semua berbentuk dalam pasangan, dan juga apa yang kita tidak mengetahui. Apa yang kita tidak mengetahui hari ini baru kita tahu, yang apa di dalam badan kita pun adalah dalam berbentuk pasangan ya, yang kita namakan tadi mitochondria DNA ya. Ini adalah tebaran ya, tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini ya, di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains ya dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli ya, orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa ya, dekat sini ya, kepulauan Polinesia ni, Filipin, Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya. Dan selatan Burma adalah orang Melayu. Ya, selatan Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas ya, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini ya. Agak ramai ya orang Melayu. Jadi bila orang menuduh kita ni pendatang, kalau kita lihat daripada sini, walaupun kita pergi mana-mana di dalam ni, kita boleh katakan kita balik kampung saja. Kita bukan pendatang ya. Balik kampung saja. Nama negeri kita pun Semenanjung Tanah Melayu ya. Jadi sah-sah ini Tanah Melayu. Jadi tak boleh dipertikaikan. Bila ditukar nama kepada Malaysia, Malay itu Melayu, Sia tu kepulauan. Jadi maknanya kepulauan Melayu. Itu pun tidak boleh disanggah lagi oleh bangsa apa pun, yang tempat ni memang tempat kita, tanah ranah moyang kita ya. Apa yang terjadi ya sebelum kita punya benua tadi terpisah adalah letupan gunung berapi Toba yang 4,000 kali ganda besarnya dengan gunung berapi yang terbesar ni.
Dan kalau kita lihat di sini ya, dia punya efek dia sampai ke India. Tadi kita sebut kenapa orang India muda sikit pada kita adalah efek daripada Gunung Toba ya. Apabila Gunung Toba meletup, dia punya asid, dia punya bahan-bahan nuklear dia bertabur sampai ke India ya, menjadikan bangsa di India tu pupus dan repopulate balik oleh orang daripada Iran, Iraq dan daripada Burma. Jadi kita boleh lihat ya, sebelah atas ni orang dia berbangsa kulit putih sebabnya daripada Iran, Iraq. Yang di bawah ni berkulit gelap kerana daripada sini balik dan juga daripada efek daripada gunung berapi itu ya. Jadi daripada benua yang kita lihat hari ni dulu, hari ni menjadi macam ni. Yang I reckon banjir besar yang terakhir adalah banjir Nabi Nuh yang menjadikan macam ni ya. Dan lepas tu ada lagi banjir-banjir dan tsunami kecil. Dan masih lagi kalau kita lihat hari ini di Selat Melaka tu, dia punya kedalaman Selat Melaka dan juga Laut Jawa di sini adalah cetek ya. Lebih kurang baru 30 meter. Itu sebab semasa AirAsia jatuh hari tu di Pulau Jawa ni, di Laut Jawa ni, dalam masa 2 hari semua mayat dapat dia bawa ke atas because dia cetek. Kalau nak ikutkan hari ni oleh kerana banyak kali sangat gempa bumi dan juga tsunami, kita lihat sekarang ni Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera dah rapat kembali ya. Jadi hari ni kalau kapal nak lalu di Selat Melaka, dia kena betul-betul ambil center supaya tidak terantuk dengan dasar laut ya. Jadi kita kalau nak ikutkan sekarang ini, kita mungkin berbalik kepada zaman batu balik ya. Daripada kalau kita lihat pada kajian cuaca pun hari ini, kita boleh lihat. Jadi berterusan daripada yang tadi tu, daripada efek tsunami semua tadi, orang Melayu, bukan orang Melayu ya, orang daripada sini menyebar ke tempat yang banyak tadi, yang Madagaskar and all those things ya. Dan orang di negeri China ni sebenarnya adalah daripada utara Champa dan daripada utara Filipina ribuan tahun dahulu. Bezanya antara bangsa Melayu dan bangsa Cina, dia punya perbandingan DNA dia, Melayu 63,000 tahun, Cina baru 45,000 tahun. Maknanya antara kita dan bangsa Cina 20,000 tahun berpisah ya. Maknanya mereka lebih muda dan kita adalah lebih tua daripada bangsa Cina. Itu menunjukkan kita mendahului dalam ketemadunan di dalam apa jua pun ya. Nanti saya sebutkan lagi macam mana kita lebih awal dalam macam-macam ciptaan yang sebenarnya. Jadi ini adalah macam mana bangsa terbentuk. Dalam Quran disebut, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ya, ayat 213, Allah menjadikan manusia itu satu bangsa ya. Jadi apa yang menjadikan kita terpisah-pisah adalah kerana daripada sejak zaman Nabi Adam pun dah ditunjukkan ya, apabila manusia telah ramai, banyak yang tidak dipersetujui ya, banyak perselisihan faham, terjadilah kabilah-kabilah dan juga perpecahan itu menjadikan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini ya. Dan sesuatu bangsa itu terbentuk melalui evolusi berpuluh ribu tahun, dan bukannya dalam sekelip mata kita boleh mengatakan bangsa itu satu bangsa. Bangsa yang diiktiraf dunia dahulu adalah 5, sekarang ni 6 ya. Dan Melayu menjadi bangsa yang kedua yang diiktiraf. Jadi kalau kita sebut bangsa Malaysia tu, saya rasa agak tidak tepat dan tidak wajar, because untuk menjadikan suatu bangsa tu, saya rasanya kita kena berdasarkan DNA ya. Ini adalah macam mana bangsa terbentuk daripada kita boleh katakan daripada semenanjung Djibouti tadi, dan juga Timur Tengah, Saudi Arabia sampai kemari ya. Sampai ke Champa dulu, kita boleh lihat orang yang kat sini agak lebih tua, tapi tak jauh berbeza daripada yang di bawah ini. Yang yang ditentukan oleh sains pakar genetik. Bangsa yang mula-mula sampai kemari adalah bangsa yang ketinggiannya tak tinggi ya, rendah.
Jadi orang yang pertama sekali sampai kemari adalah Semang dan Senoi. Semang dan Senoi adalah antara DNA yang tertua, yang kita panggil mtDNA yang tertua. Dan Semang dan Senoi ini dia berevolusi kat sini pulang balik. Pada zaman itu rasanya hutan tidak berapa tebal Dan kalau kita lihat, saya nak kedepankan sikit. Kalau kita lihat Semang dan Senoi ni, dia berpecah kepada komposit aslian yang lain. Mahmeri, Lanoh, apa semua. Ini adalah muda sikit. Yang bawah ni adalah Iban, Dayak, Bidoanda, semua ni kat sini. Yang kat sini kita. Maknanya kita punya moyang yang terdekat kat situ adalah Jakun kalau kita lihat Jakun, Dayak semua tu. Di sekolah dulu kalau kita sebut awak Jakun, kita Jakun, semua sebenarnya kita hari ni semua Jakun Jakun tu adalah moyang kita yang terdekat kat sini. Jadi sini kita, ini orang Arab dahulu yang kita panggil orang Aryan Orang Aryan yang datang bersemenda dengan bangsa Melayu Ini saya letakkan dalam masa 6,000 tahun dahulu. Yang sinilah masa tu orang-orang Arab memanggil kita Bani Jawi Apabila ada semendaan dengan orang Timur Tengah, kemudian dipanggil Bani Jawi kat sini. Saya garis kat sini sebagai daripada sini ke atas Melayu asli ataupun Melayu jati ataupun Melayu teras. Kita panggil sini. Ada juga orang bahasa buku yang dipanggil Melayu sungguh sesungguh-sungguhnya memang Melayu. Melayu sungguh lah situ kita sebut. Jadi yang kat bawah ni yang masuk Melayu ataupun kacukan Melayu adalah daripada Arab, Cina, India, Portugis dan sebagainya. Mereka adalah Melayu juga seadanya Tinggal lagi dia punya mtDNA itu telah berlaku banyak kecairan. Jadi kalau sini kalau kita sifatkan sebagai 63,000 tahun umur dia mtDNA, dia bila turun ke bawah ni makin berkurangan lah Di sini kajian dibuat oleh Vincent Macaulay. Kalau kat sini ni Semang dan Senoi yang berwarna hitam ni membenihkan, menghasilkan berbagai bangsa di benua Sunda ni. Ini kajian dibuat Macaulay ni adalah tahun 2004 Dan yang hijau ni, ini saya pinjam gambar ni daripada Hugo. Tapi saya minta jangan ambil gambar ni sebab ini adalah what they call copyright Yang hijau ni Melayu. Maknanya Melayu ni tidak bercampur dengan siapa-siapa pun. Aslinya asli betul. Yang lainnya ada minjam kita punya DNA sikit. Jadi janganlah sebut kita ni sebagai pendatang sebab kita ni yang membenihkan bangsa-bangsa asing yang sebenarnya Saya kena ke depan sikit sebab banyak saya punya apa ni. Ni penjelasan bangsa saya dah buat Ni saya buat apa yang saya kaji di zoo negara Kalau kita lihat burung-burung tu semua warna putih. Tapi bila dia balik lepas dia pergi cari makan, dia balik dia tahu cari balik saudara mara dia. Daripada mana tahu? Daripada dia punya, you can see dia punya sayap. Yang ni color hitam, color kuning bawah ni, yang tengah ni kita tak silap color kelabu. Macam mana dia boleh cari balik saudara mara dia adalah daripada naluri dia. Sama juga macam manusia-manusia di dunia ini. Apa yang menjadikan sesuatu bangsa itu suatu bangsa adalah naluri dia sama. Walaupun macam kita ni banyak beraduh, different party different suku kaum lah. Tapi sebenarnya kalau ada berperang, kita akan bersatu. Itu maknanya naluri Sama juga dengan burung. Bila dia bergaduh antara satu sama lain, dia jadi sepakat. Jadi saya tengok tu dia macam tu perangai dia masa saya kaji di zoo negara Saya kedepankan sikit. Ini apabila dunia memanas Dunia memanas, manusia bertebar. Jadi yang naik atas ni jadi bangsa Cina, naik atas ni lagi Mongolia. Yang kat bawah ni turun sampai ke bangsa Red Indian. Dan South America ni yang paling muda sekali. Kalau sini 63,000 tahun, ujung South America ni umur DNA mereka baru 10,000 tahun ataupun 8,000 tahun. Maknanya dia baru sahaja berpindah, migrate kemari baru. And ada orang sebut ada pakaran genetik sebut bangsa Red Indian kat sini ada 15% darah Melayu DNA Melayu. Jadi kalau kita tengok lagi kat sini macam mana banjir terjadi adalah sebab ini adalah lilitan gunung berapi. Ini yang memecahkan benua-benua kepada kepulauan Dan maka terjadilah perhijrahan manusia.
Dan di benua Sunda ini juga disebut sebagai Atlantik. Di Atlantis dahulu ya. Jadi hari ini baru ditemui di utara Filipina dan selatan Jepun tu satu lagi piramid yang lebih tua pada piramid di Mesir ya. Kalau kita tengok tangga dia pun tinggi, maknanya orang dulu probably lebih tinggi pada kita. Tangga dia tu nak panjat susah ya. Dan piramid dia lebih besar daripada piramid di Mesir ya. Dan kalau kita tengok tulisan dia ni, cuneiform ni, seakan-akan yang ditulis di Mesir, yang bahan-bahan lain ya, artifak lain yang dijumpai adalah keris dan dama ataupun what do you call, pinggan mangkuk tu ya. Yang kita lihat sini, kawasan ni besar ya. Dan ini adalah ukiran macam orang dan juga ada kubur-kubur di situ ya. Itu terletak betul-betul di dasar laut sebagai agaknya Tuhan nak tunjukkan kepada kita ada apa orang kata tamadun ya yang paling tua. Ini 10 tahun ya. 10,000 tahun umur dia. Yang di Mesir tu 5,000 tahun, ini 10,000 tahun. Ya, dan pakar-pakar kaji sains masih lagi mengkaji dia punya batu-bata sini dan kajian itu belum lagi dipublish ya. Jadi gambar ni pun tidak boleh dikeluarkan sebab ia belum jurnal dia pun belum keluar lagi ya. Ini saya sebut tadi apa yang ditulis dalam Al-Quran dan hadis sinonim dengan apa yang ditemui oleh sains ya. Di sini saya ada tulis sikit gambar, lukis sikit gambar di mana kalau kita lihat ya, yang pergi berhijrah ke timur adalah daripada juraian Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim daripada keturunan Keturah. Kalau kita lihat kat sini, yang pergi berhijrah ke timur ya. Dalam buku saya saya tulis lebih detail lagi cerita dia. Dan di sini adalah Ur ni adalah perkampungan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat ni, ini gambar saya buat sendiri. Di Ur ni, lepas tu dia berhijrah pergi ke Palestin kat sini ya. Dan kita lihat daripada sinilah bersurainya bangsa-bangsa. Kalau kita lihat keturunan Nabi Ibrahim tu yang keturunan daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang berkulit hitam pergi ke Afrika ya, yang Yafith pergi ke Eropah, yang Sam ni yang banyak menjadi nabi dan rasul dan berpindah ke timur ya. Ada saya tulis dengan lebih detail di dalam buku saya. Ini apa yang kita lihat ya, kita ketahui banyak dalam buku-buku sejarah yang mengatakan bangsa Aryan berhijrah daripada Kemboja. Kemboja ni adalah satu provinsi di utara Iran ya. Iran, Iraq tu, sebelah utara tu. Bila mereka pindah ke Cambodia hari ini ya, dia bawa nama tu sekali, Kemboja. Jadi Kemboja tu adalah nostalgia daripada Kemboja di Iran, Iraq. Jadi sinilah bermulanya orang-orang Aryan ataupun orang-orang Arab bersemenda dengan aslian Melayu di sini. Jadi kalau kita lihat bahasa-bahasa semasa itu jugalah bahasa-bahasa Aryan yang dinamakan hari ini sebagai bahasa Sanskrit ya, diserap ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit bukanlah bahasa India, banyak orang silap faham. Sebenarnya bahasa India menyerap bahasa Sanskrit Arab. Dia mencedok, meminjam ya. Oleh kerana India banyak menulis buku tentang Sanskrit. Di sebelah sini, di sebelah semenanjung tanah Melayu, ingat Sanskrit itu kepunyaan India. Saya dah terangkan dalam buku saya, Sanskrit itu adalah bahasa Aryan, bahasa Timur Tengah, bahasa Fenisia semasa zaman dahulu ya. Jadi bahasa antara perkataan yang kita gunakan hari ini yang bahasa Aryan itu adalah mukadimah, syurga, Perdana Menteri, iman, banyak ya. Banyak, beratus yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun tidak kurang banyaknya ya. Antaranya besi. Besi itu adalah bahasa antarabangsa sebenarnya. Itu bahasa Melayu tulen. Ya, besi, tembaga itu semua bahasa Melayu. Ibu, emak bahasa Melayu. Madu itu bahasa Melayu, ya. Jadi orang India pinjam pula kita punya, cedok masukkan pula ke bahasa dia, ya. Bahasa India tak ada dalam bahasa Melayu ya.
bahasa Melayu banyak mengambil bahasa Arab, iaitu bahasa Aryan. Aryan tu adalah bahasa tua orang Arab, yang kita sebut Sanskrit tadi ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Jadi maknanya kalau orang India yang bawa bahasa Sanskrit tu kemari, kita dah bercakap bahasa India dah hari ini. Ya. Tapi oleh kerana yang bawa bahasa Sanskrit itu lebih dahulu daripada bangsa India, itu sebab kita berbahasa bahasa Sanskrit hari ini. Ya. Ini adalah tulisan Finusia. Kalau kita lihat di sini ya. Umur tulisan ni 3,600 tahun. Dan ini adalah tulisan bahasa Melayu, tulisan rejang yang kita panggil. Mirip serupa. Maknanya dan maksudnya tulisan Melayu ni lebih tua daripada tulisan India. Tapi apa yang kita belajar di sekolah hari ini, kononnya India yang dahulu dalam semua. Tamadun lah, tulisan lah, dia punya. Tapi tidak, sebenarnya kita yang dulu. Tulisan kita dulu, tamadun kita dulu. Ya, itu pasal kita punya tulisan ni seakan dia. Kalau kita lihat tulisan India dan tulisan Cina jauh berbeza daripada tulisan Arab ataupun tulisan Finusia pada zaman itu. Dan kalau kita lihat di sini bunyi bahasa Aryan tu ataupun bahasa Finusia ni, dia alif beta. Kalau kita lihat rejang ni pun sama juga, bunyi dia alif beta juga. Ya, ada kesamaan. Di sini adalah bangsa-bangsa dunia yang diiktiraf dunia ya. Dahulunya kita belajar di sekolah ada 5 sahaja. Hari ini kita taruh Melayu yang nombor 2 ya, oleh kerana DNA dia yang kedua tertua. Dulu bangsa Melayu diletakkan di bawah Mongolia. Tapi sebenarnya Mongolia adalah pecahan daripada kita. Jadi kitalah yang utama ya. Mongolia ni turun ke bawah. Ya. Jadi di situ pun kita boleh takrifkan kita punya bangsa ni yang tertua dan bukanlah bangsa-bangsa pendatang ya. Kita ni bangsa asli dan bangsa yang bertamadun lebih awal daripada bangsa lain ya. Kalau kita tengok ya, kehebatan moyang Melayu nombor 1 di dalam alam maritim. Saya rasanya di sini saya yang pertama yang menjumpai satu ensiklopedia Cina ya. Di zaman Song ya. Dia mengatakan menempah kapal di benua Melayu 200 biji. Cina menempah kapal dengan orang Melayu 200 biji kapal besar-besar. Kapal besar-besar yang sepanjang antara 100 hingga 200 meter panjang dia. Yang boleh isi antara 700 hingga 1,000 orang. Ya, kita adalah yang pertama sekali meneroka laut, samudera yang besar-besar. Kita yang sampai dulu ke benua lain seperti Rom, Timur Tengah ya. Yang lain tu kalau kita lihat ya, ini adalah kapal kita 8 kali lebih besar daripada kapal terbesar Portugis. Tinggal lagi kapal kita ini adalah kapal dagang. Kita buat kapal besar-besar dulu adalah untuk berdagang. Melayu dahulu, moyang kita dahulu dia suka berdagang. Ya, dia merentas dunia, benua untuk berdagang. Itu sebab kita lihat Melayu ni yang paling banyak sekali menyebar. Antara bangsa yang paling banyak sekali, bukan antara bangsa yang paling ramai sekali menyebar di seluruh dunia adalah bangsa Melayu. Tadi saya dah tunjukkan gambar daripada awal tadi ya. Jadi kalau kita lihat sini banyak tulisan oleh sejarawan Portugis, oleh Piraeus yang mengatakan bila kapal kita berlabuh di Canton, China, kita diarahkan untuk berlabuh jauh sikit daripada pantai, oleh kerana satu kapal kita boleh rosakkan 20 kapal Cina. Ombak dia itu daripada kapal kita itu besar sangat, boleh rosak kapal lain. Jadi itu kita sepatutnya hari ini orang Melayu yang tak mengaku Melayu itu sepatutnya berbangga ya. Moyang kita adalah suatu moyang yang hebat ya. Meneroka atau mencipta yang terunggul di dalam dunia. Ya, dalam alam maritim. Lepas tu kita boleh lihat lagi ya. Ini kapal yang kita panggil polis antarabangsa yang menjaga Selat Melaka dan laut Jawa dan juga laut dulu kita panggil Laut Champa, hari ini ditukar kepada Laut Cina Selatan. Memang tak ada kewajaran kenapa ditukar kepada Laut Cina Selatan, sebabnya dahulu itu adalah tanah yang kita panggil pentas Sunda. Yang dia mengaku tanah dia hari ini adalah pentas Sunda, tanah Melayu. Ya. Itu sebab kami pun akan buat satu seminar ya. Kita nak buang balik nama Laut Cina Selatan tu, ditukar balik kepada pentas
Sunda ya. Sebabnya itu memang tanah kita sampai ke situ dulu ya. Kalau kita lihat tadi gambar saya dah tunjuk masa awal tadi, benua Sunda itu sampai melekat dengan Filipin. Dia punya besar tu. Jadi Laut Cina Selatan tu adalah diberi nama oleh penjajah Portugis masa itu, baru saja ditukar. Sebelum selepas Laut Champa tu ditukar oleh Perancis semasa dia menjajah Vietnam. Ditukarnya nama laut tu ke Laut Cina Selatan. Sebenarnya dulu adalah pentas Sunda, lepas itu ditukar kepada Laut Champa. Saya masih ada lagi buku sejarah saya yang menulis di dalam peta tu, Laut Champa tu di situ tu, ya. Tapi apabila China menceroboh Champa, ditukarnya Champa tu kepada nama Vietnam. Vietnam tu adalah bahasa Cina ya, daripada Fujian ya. Dia berpindah ke situ dan menceroboh Champa. Daripada berjuta-juta manusia bangsa Melayu di situ, tinggallah sampai 45,000 semasa itu ya. Penindasan selama lebih 1,000 tahun ya, sehingga pupus ya, bangsa Melayu di Champa. Dan ia merebak pula ke Kemboja masa itu kita panggil Kemboja, dan ke Siam ya. Orang Siam, Thai itu adalah daripada pegunungan Sungai Kuning, China. Dan dia baru saja datang ke negeri Siam Melayu. Melayu itu sebenarnya dulu namanya negeri Siam, Melayu Siam. Di Siam tu maknanya Siam tu yang berwarna gelap. Maknanya orang Melayu lah yang menduduki Siam hari itu sampai ke Chiang Mai ya. Masih lagi hari ini banyak orang Melayu di Chiang Mai. Jadi apabila orang Cina Thai daripada Sungai Kuning ya, dia turun ke bawah, masuk ke negeri Siam, dibuat perkampungan yang kecil-kecil, dipanggil Niang Chow. Lepas tu dia buat satu bandaraya yang dipanggil Sukhothai ya, kalau siapa-siapa yang pernah dengar nama Sukhothai. Dan daripada Sukhothai itulah dia menceroboh sampailah ke Kedah, sampai ke Kedah ya. Di semasa peperangan Kedah, peperangan musuh bisik tahun 1823, pupus juga bangsa Melayu di situ ya. Dan Thai memerintah Kedah selama 80 tahun tidak ditulis di dalam buku sejarah kita. Memang tak ada tulis dalam buku sejarah kita orang Thai ya, sebab dia ditulis di dalam buku Sherrod Osborne dan juga Turnbull. Dia mengatakan yang menjajah Kedah adalah orang yang berkulit yang berwarna kuning, bukannya orang Siam. Jadi nama yang ditulis dalam buku sejarah yang kita belajar di sekolah itu, dia kata Siam menjajah Kedah. Salah ya, Thai yang menjajah Kedah. Orang Siam yang menolong Kedah. Orang Melayu Siam petani Nyala Satu tu, itu adalah orang Melayu Siam. Dia yang menolong Kedah. Orang Siam yang menolong Melaka untuk melawan Portugis, bukannya orang Thai. Orang Thai yang menceroboh Kedah dan Melaka masa itu ya. Gambar di adalah dermaga-dermaga bangsa Melayu ya, di Pegu, di Terengganu, di banyak tempat lagi ya. Ini satu lagi kehebatan moyang Melayu, di mana mereka adalah unggul ya, melumbung timah dan emas masa itu. Itu sebab bangsa asing berduyun-duyun datang berhijrah kemari ya. Kalau kita lihat di sini ya, dan banyak ditulis dalam buku-buku Eropah pun mengatakan kita yang mula-mula melumbung timah, mula sekali kita lumbung adalah emas ya. Besi kedua, timah ketiga. Dan orang-orang Timur Tengah ya, zaman Nabi-Nabi, dia import emas, timah dan daripada negeri kita, daripada semenanjung tanah Melayu, daripada Sumatera masa itu ya. Dan ini kalau kita lihat ya, kawasan emas di negeri kita dan masih lagi ada. Dan ini adalah orang asli yang masa dulu yang mula-mula sekali melumbung emas, pakaian mereka ya. Ini adalah map yang saya dapat. Saya tak boleh tunjuk gambar tu sebenarnya, saya pinjam. Di mana letaknya emas ya, di dalam Malaysia ini. Ini adalah lumbung emas aslian orang Melayu dahulu ya. Orang asli dia buat lumbung, dia tak rosakkan environment ya. Kalau kita lihat hari ni bangsa asing dia habis punah semua, bukit-bukit apa semua habis. Kalau orang Melayu buat tak ya dahulu. Jadi itulah bezanya antara orang yang datang yang melumbung dan orang kita sendiri ya. Dan pada masa itu ya, zaman apabila nanti saya sampai ke situ ya, zaman British menjajah Penang,
masuklah siapa yang tak ada kerusi tu, duduk-duduk. Ada orang tinjau. Okey, semasa British mula menjajah Penang ya, dia memula datang hanya untuk memajak ya sebahagian dari Penang untuk dia punya naval base ya. Tapi ia masa itu Sultan Abdullah tidak bersetuju, tapi oleh kerana masa itu di zaman itu orang Thai berterusan apa orang kata menjarah Kedah dan memaksa Kedah, Perak, Terengganu, Pahang semua menghantar emas ya, ufti emas kepada Thai masa itu. Jadi Sultan Abdullah mengambil keputusan untuk membenarkan orang British memajak sebahagian daripada Penang. Tapi apa yang terjadi setelah 4 tahun menduduki Penang, British tidak bayar sewa pajakan. Instead, diracik-raciknya Pulau Pinang itu diberikan kepada bangsa-bangsa datang yang lain. Jadi dari situ, apabila itu berlaku, Sultan Abdullah memberitahu British supaya meninggalkan Pulau Pinang ya. Dan askar-askar Melayu mula cuba pergi ke Pulau Pinang untuk mengusir mereka, tetapi apa yang dibuat oleh British adalah dibomnya ya. Dibomnya seberang perai. Ya, banyaklah askar-askar Melayu mati. Oleh kerana itu Sultan Abdullah under duress. Under duress maknanya terpaksa bersetuju untuk sign perjanjian ya, daripada pajakan yang diminta oleh Sultan Abdullah ketika itu adalah 35,000 Spanish dollar ya, Spanish dollar. Masa itu duit pound sterling tidak laku. RM1 bersamaan dengan 1 pound sterling. Jadi zaman itu yang duit yang paling tinggi adalah Spanish dollar. Jadi perjanjian dibuat dalam Spanish dollar. Itu pun tidak dibayar oleh British ya, setelah perjanjian dibuat. Lepas tu bergaduh, sudah hanya British hanya bayar 6,000 sahaja daripada apa yang telah dijanjikan. Hinggalah ke hari ini Penang membayar pajakan kepada Kedah sebanyak RM10,000. Jadi kita janganlah hati senang-senang hari ini ya. Sebenarnya kalau boleh jangan tape yang ini. Berhentikan sekejap. Sebabnya apabila kita mendapat kemerdekaan, kita dapat hanya separa kemerdekaan. Separa sahaja. Kita tak dapat Penang. Penang dipajakkan kepada British, dan apabila kita dapat kemerdekaan, tak termasuk Penang. Tak dibuang perjanjian tu. Itu pasal hari ni Penang masih lagi membayar kepada Kedah 10,000. Itu. Tapi saya sekarang ni dengan rakan-rakan, dengan seorang hakim tengah mengumpul banyak orang kata artifak-artifak untuk mendapatkan balik Penang ke dalam Semenanjung Tanah Melayu Jadi itu sebab kita kena berhati-hati ya. Apabila menjual tanah di Penang, siapa yang ada tanah di Penang, jangan jual. Walaupun tanah tu kecil, 1 hektar ke setengah hektar ke, jangan jual. Saya juga ada menulis kepada masa itu mantan Perdana Menteri Datuk Najib, supaya membeli tanah-tanah tu ya, Petronas beli tanah-tanah apa yang ada di Penang ya. Sebabnya kalau nak ikutkan hanya tinggal 10% saja tanah di Penang yang berapa orang kata, yang titlenya ada Pribumi Melayu ataupun tanah adat ya. Yang lain tu semua dah diambil oleh Cetia dan juga bangsa lain ya. Dan apabila British keluar daripada Penang, tanah itu diberi kepada Cina, tidak diberi kepada kita. Jadi banyak kita kehilangan tanah di Penang tu, termasuk jugalah petani besar tidak dikembalikan kepada kita. Seorang nanti saya sebutkan masa Kang di tajuk yang lain kan ada saya sebut tentang Penang ini lagi detail sikit. Jadi apa yang ditunjukkan oleh sejarah ya, pemimpin-pemimpin kita mesti tahu. Banyak pemimpin kita dari semua parti pun tak tahu, termasuk DAP, termasuk MCA ke. Jadi dia buat sesuka hati je lah ya. Sebenarnya apa yang terjadi ya,
hari ini adalah quid pro quo, maknanya perjanjian antara Melayu dan British dan Cina pada masa itu. Nanti saya sampai ke situ ya. Saya kena ke depan sikit sebab banyak ni. Jadi kekayaan Melayu masa itu ya, kekayaan benua Semenanjung Tanah Melayu masa itu banyak menolong negeri-negeri bukannya negeri Melayu. Ya, daripada pound sterling tadi 1 pound bersamaan dengan 1 ringgit menjadi 5 pound 1 ringgit. Ya. Semua daripada kekayaan hasil masul Semenanjung Tanah Melayu ya. Semua dibawa ke sana ya. Dan juga kalau kita lihat di sini ya, Sun Yat-sen ya. Dia membawa apa hasil yang orang-orang bangsa asing, bangsa dia dapat di sini di Semenanjung Tanah Melayu, dibawa ke Taiwan dan di China untuk menolong China masa itu 2-3 kali ya dalam keadaan famine ya, menghadapi masalah ekonomi yang besar ya, kejatuhan ekonomi yang besar. Jadi saya kedepankan lagi sikit. Ini rasanya semua orang dah tahu ya, fakta baru Empayar Kerajaan Melayu ni sebenarnya macam mana Melaka jatuh ya. Melaka jatuh ni tak ada perang pun, tak ada perang sangat ya. Di laut yang ni saya rasa Universiti Sains ada buat kajian atas ni, tapi tidak dibenarkan untuk cetak. Kita ni banyak buat kajian tapi tak dibenarkan untuk cetak ya. Itu masalah dia. Takut sebab nak menjaga hati ramai orang. Hati kita tak terjaga. Asyik nak jaga hati orang ni tak sudah-sudah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, apa yang ditulis oleh banyak-banyak penulis sejarawan barat ya, di Selat Melaka kapal-kapal besar-besar kita ya dibakar oleh Cina. Dan di daratan orang India cucuk-cucuk sultan-sultan hingga bergaduh yang kita panggil sikitol tu, dan membuka juga apa orang kata gate apa ya, pintu gerbang supaya askar Portugis masuk. Melaka, Kesultanan Melaka dahulu bukanlah dipancang-pancang dengan daun apa kelapa ke tidak. Kita ada tembok-tembok batu besar-besar ya, dari tulisan buku-buku di Portugal semasa Portugis datang ke Melaka sudah ada bangunan batu 2 tingkat berbaris-baris, dan Portugis terperanjat melihat satu masjid yang besar di Melaka yang paling cantik di dunia. Kata dia di dalam buku dia, masjid tu berwarna putih ya. Dan Istana Sultan Melaka 3 tingkat, tapi tidak ditulis dalam sama ada dibuat daripada batu atau kayu, tapi 3 tingkat, mempunyai veranda yang besar dia cakap. Jadi maksudnya semasa mereka datang, kita dah lama pun maju, dah lama maju dah, tapi apabila British datang, punya jahatnya Stamford Raffles tu runtuhkan semuanya. British berbelanja 70,000 pound untuk meruntuhkan Melaka. Tidak ditulis dalam buku sejarah kita. Jadi apa yang tinggal sekarang ni, sampai dah dekat nak habis dah diruntuh, tinggallah tu fort tu. Sebab ada orang yang memberhentikan supaya jangan diruntuhkan fort tu. Itu je lah yang tinggal. Tapi sebenarnya banyak apa orang kata, bangunan-bangunan bersejarah yang telah diruntuhkan. Itu ini adalah batu putih. Batu putih ni kami yang dapatkan yang ni dulu semasa saya buat memula kajian dengan arwah Profesor